Menurut Alawi, 2018, hamil luar nikah ditakrifkan sebagai mengandung sebelum berkahwin di mana kewujudan hubungan seks di antara kedua-dua pasangan yang tidak mempunyai ikatan pertalian yang sah. Menurut World Health Organization 2006, kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja pula merujuk kepada remaja di bawah umur yang hamil tanpa ikatan yang sah. Menurut UNICEF 2008 mendapati remaja yang tergolong dalam hamil luar nikah terdiri daripada umur 13 hingga 19 tahun. Pada abad ke-19, isu kehamilan luar nikah dianggap sebagai dosa besar dalam masyarakat, seringkali dikecam oleh gereja dan masyarakat. Perempuan yang mengalami kehamilan luar nikah diisolasi atau diasingkan dari masyarakat. Selain itu, pada abad ke-20, pandangan tentang kehamilan luar nikah mula berubah meskipun masih dianggap tabu dalam kalangan masyarakat. Kemajuan dalam teknologi kontrasepsi memberikan lebih banyak kontrol atas kehamilan. Pilihan untuk menggugurkan kandungan menjadi lebih aman dan legal dalam beberapa negara. Upaya legislatif untuk melindungi hak-hak perempuan dalam situasi ini mula berkembang. Pada abad ke-21 pula, pandangan terhadap kehamilan luar nikah semakin beragam dan tergantung pada budaya, agama dan negara. Ada peningkatan kesedaran tentang pentingnya pendidikan seks dan akses yang lebih baik ke kontrasepsi. Beberapa negara telah mengesahkan undang-undang yang memberikan hak yang lebih besar kepada orang hamil luar nikah. Dukungan sosial dan kaunseling tersedia untuk individu yang menghadapi kehamilan luar nikah. Penjelasan terperinci tentang konsep dan peranan nilai kerja sosial oleh National Association of Social Workers NASW terhadap isu kehamilan luar nikah. Nilai kerja sosial yang pertama ialah keadilan sosial. NASW mengutamakan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh itu, pekerja sosial akan bekerja untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh klien dengan kehamilan luar nikah. Seseorang remaja perempuan yang hamil luar nikah menghadapi rintangan untuk melanjutkan pendidikan formal. Pekerja sosial bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan remaja tersebut tetap memiliki akses pendidikan dan mendapatkan sokongan yang diperlukan. Nilai yang kedua adalah integriti profesional. Pekerja sosial diharapkan untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada klien. Biasanya pekerja sosial memberikan kaunseling, hubungan mereka dengan tempat perlindungan dan bantuan-bantuan lain jika diperlukan. Contohnya, seseorang yang hamil luar nikah berada dalam keadaan yang tidak selamat atau berisiko tinggi, pekerja sosial akan membantu menghubungkannya dengan tempat perlindungan untuk memastikan keselamatan mereka terlindung. Konsep dan peranan etika profesion kerja sosial terhadap isu yang dibincangkan oleh National Association of Social Workers NASW. Dalam pada itu, tanggungjawab pekerja sosial terhadap klien telah dikait rapatkan dengan isu kehamilan luar nikah. Pekerja sosial mempunyai tanggungjawab etika untuk menjaga kerahsiaan maklumat klien termasuk isu kehamilan luar nikah. Mereka harus memastikan bahawa maklumat peribadi klien tidak terdedah tanpa kebenaran klien itu sendiri. Contohnya, pekerja sosial memastikan bahawa sesi pertemuan diadakan dalam bilik peribadi atau ruang yang sunyi, membolehkan klien merasa lebih selesa untuk berbincang tentang isu kehamilannya tanpa takut didengari oleh orang lain. Etika pekerja sosial yang kedua ialah tanggungjawab pekerja sosial di tempat kerja.
Pekerja sosial diharapkan untuk menjaga standard etika di tempat kerja dengan memastikan persekitaran yang selamat dan profesional. Pekerja sosial memastikan bahawa tempat kerja menyediakan persekitaran yang bebas dari diskriminasi terhadap individu dengan kehamilan luar nikah dan menyediakan sokongan yang diperlukan. Contohnya, seseorang pekerja yang menyedari bahawa seseorang staf di tempat kerja mengalami kehamilan luar nikah dengan memastikan bahawa tidak ada diskriminasi yang berlaku terhadap staf tersebut. Mereka mungkin berkomunikasi dengan pihak pengurusan untuk memastikan hak-hak staf tersebut terlindungi dan dia tetap mendapat peluang dan perlakuan yang sama seperti staf-staf yang lain. Kepentingan nilai dan etika profesion kerja sosial terhadap isu kehamilan luar nikah oleh Muhammad Damir Haudi Azizul. Yang pertama ialah melindungi hak asasi manusia. Nilai dan etika profesion kerja sosial tertumpu kepada pemeliharaan hak asasi manusia dan maruah individu. Dengan mengetahui dan melaksanakan prinsip ini, menjamin bahawa hak klien seperti hak untuk privasi dan keupayaan untuk membuat keputusan mereka sendiri dihormati dan dikekalkan. Contohnya, seseorang wanita yang hamil luar nikah mungkin memerlukan sokongan perubatan, pendidikan dan emosional. Pekerja sosial bekerjasama dengan klien untuk merancang perancangan intervensi yang sesuai dengan keperluan dan matlamat seseorang klien. Kepentingan yang kedua ialah dapat mengurangkan stigma dan diskriminasi. Etika profesion kerja sosial mempunyai nilai hormat menghormati dan tidak mempunyai diskriminasi terhadap klien yang hamil luar nikah. Dengan memastikan bahawa prinsip-prinsip ini dipatuhi oleh pekerja sosial untuk mewujudkan suasana di mana klien hamil luar nikah tidak distigma atau didiskriminasikan dan boleh mendapatkan sokongan tanpa rasa takut atau malu. Contohnya, pekerja sosial dapat bekerjasama dengan pemimpin komuniti, organisasi tempatan atau pusat agama untuk mengadakan program yang bertujuan untuk memahamkan masyarakat tentang kehamilan luar nikah dan menggalakkan penerimaan serta sokongan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.